Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita ceriakan hari kita yang sangat berharga ini dengan tadabbur Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Tafsirul Quran dengan terjemahan pimpinan Ar-Rahman dan sedikit huraian daripada tafsir yang lain. Ambil Quran, buka Quran juzuk yang ke-30, Surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq iaitulah surah yang ke-84. Surah yang ke-84. InsyaAllah di akhir surah nanti kita ada sujud tilawah. Sujud tilawah. Sebelum tu kita ambil di awal dulu. Beberapa ayat kita baca. Ambil berkat dengan tilawah, dengan bacaan Quran yang sangat mulia ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Surah Al-Insyiqaq. Tengok muqaddimah surah dulu. Muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Mengandungi 25 ayat. 25 ayat, kan? 25 ayat menurut jumhur. Ada kata 23 ayat. Sebab dia campur dua ayat jadi satu. Ayat 7 dengan ayat 8 dikira satu. Mana ayat 7 tu nombor dia duduk di ayat 8. Dan ayat 10 dengan ayat 11 jadi satu. Itu ada khilaf lah. Yang pentingnya mengikut jumhur, majoriti ulamanya seperti dalam kitab kita ni 25 ayat. 25 ayat. Kenapa dinamakan surah Al-Insyiqaq? Insyiqaq dengan makna terbelah. Terbelah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menerangkan izas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah dan bumi diratakan serta mengeluarkan isinya, maka pada saat itu tiap-tiap orang akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Kau buat apa atas dunia dulu, jumpalah pada hari itu. Maknanya kebanyakan kitab tafsir, ulumul Quran dan kutubul hadis telah menamakan surah ini dengan surah Izas Sama'un Syaqqat. Dia sebut dengan nama satu ayat. Ayat dia. Wa fi sahih, Sahih Bukhari dan lain-lain, an Abi Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu
salatal atamah. Aku solat Isya bersama dengan Abu Hurairah. Faqara'a, dia baca surah ni. Iza sama'un syaqqat fasajada fiha, dia sujud tilawah. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sujud sejadah. Ya, sujud tilawah, sujud sejadah. Nah, dua lah bahasa kitanya. Sujud tilawah. Dan faqultu lahu ma hazihi sajadah? Sujud apa ni? Ada tambahan ekstra sujud ni kenapa? Faqala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku dah sujud ketika aku solat di belakang Abil Qasim, itu makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqah. Aku akan, bila setiap kali baca ayat ni, aku akan sujud sehingga aku bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan surah ini juga masyhur dengan nama surah Al-Insyiqaq. Ada juga yang menamakan dengan nama surah Insyaqqat. Ada yang menamakan dia surah Al-Kadh. Al-Kadh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat 6. Ila rabbika kadha tu. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Tapi yang masyhurnya surah Al-Insyiqaq. Itu dari sudut nama surah, tasmiyatus surah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, intisari kandungan surah ini apa yang terkandung dalamnya? Menerangkan peristiwa-peristiwa kehancuran alam semasa berlakunya hari kiamat. Kemudian diterangkan perihal manusia semasa berada di alam kehidupan ini, bahawa ia sentiasa berpenak lelah, kadha. Berpenak lelah menjalankan keadaan hidupnya dengan sedaya upayanya, hingga ke semasa ia kembali kepada Tuhannya. Setelah itu ia akan mengetahui apa yang telah diusahakannya itu tercatat semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kesudahannya, sesiapa yang menerima surat amalannya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan riang gembira menikmati balasan yang disediakan baginya. Sebaliknya, siapa yang menerima surat amalan di tangan kiri dari belakangnya, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, serta ia akan menderita azab sengsara. Akibat buruk yang akan menimpanya itu kerana ia dahulu semasa di dunia kufur, ingkar dan tidak percaya kepada hari akhirat dan balasan. Itu muqaddimah surah sebagaimana yang ditulis dalam kitab Pimpinan Ar-Rahman. Baik, sekarang ni kita masuk satu-satu kepada ayat-ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan idza, adat syarat, yang menunjukkan benda ini akan berlaku, dipanggil lil mustaqbal. Allahu Akbar. Apa yang disebut dalam surah ini, Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Ar-Rahman. فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. Insyiqaq, infitar, dengan makna satu je. Makna satu je. Semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla akan berlakulah perkara yang tersebut. Langit terbelah. Kita dah bincang dulu, belah langit itu bila? Jadi langit terbelah ni semasa malaikat nak turun sebagai pintu-pintu langit, kan? Kemudian langit pula jadi hancur, runtuh setelah berlakunya kiamat. Jadi alhamdulillah, dalam ayat-ayat yang lepas kita dah bincang. Siapa yang tidak mengikuti daripada awal, boleh murajaah melalui rakaman kita, alhamdulillah. Ayat yang kedua, wa azinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Azinat dengan mana istama'at, dengar kata, itu bahasa. Siapa dia dengar kata? Langit itu
dengar dia perintah Allah Azza wa Jalla, itu seolah-olahnya ayat ini sindir kepada orang yang tak dengar kata atas dunia. Mung ni dahlah kecil, telinga ada dua, tak dengar kata dia. Langit dengar kata Allah. Langit ikut perintah Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Tengok dia kata wa azinat. Azinat tu maknanya dengar, buka telinga sungguh-sungguh. Kita kadang-kadang kita beza dengan sami'ah. Sami'ah dengan istama'ah. Sami'ah, istama'. Kalau kata sami'ah, maknanya dia dengar. Contoh yang kita lalu, orang duduk cakap, kita dengar. Tapi kalau kata istama'ah, memang kita nak dengar. Kita celak mata, buka telinga. Itu dia panggil istama'ah. Macam tuan-tuan yang duduk depan alat kita hari ni. Masa-masa tengok, itu dia panggil istama'ah, mendengar. Tengok lagi, Quran lagi. Tapi ada orang tengah buat kerja, sambil-sambil tu dia anak dia buka, dia terdengar. Itu dia panggil sami'ah. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, wa azinat dengan makna dengar kata. Dengar sungguh-sungguh. Wa huqqalaha an ta'zan. Sepatutnya begitulah. Wa huqqat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Dan sudah semestinya, sepatutnya dia kena dengar. Sebab apa dia kena dengar? Sebab perintah itu mari daripada Allah pencipta dia. Mari daripada Allah yang menciptakan dia. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan dia tak nak dengar juga, apa faedahnya? Hidup atas dunia macam kita manusia hari ni. Kan? Kita ni dicipta oleh Allah Ta'ala. Tapi kita derhaka, tak dengar kata Tuhan. Ini masalah. Masalah besar. Makan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Allahu Akbar. Ni ada orang buat cerita motivasi. Seorang ni dah kena penyakit ni, masuk dia hospital kata, awak ni nak menyawa sendiri tak boleh dah. Habis kena menyawa dengan alat oksigen yang kami pasang ni. Duduk berapa hari di hospital, keluar, dia tengok bil dia kena bayar untuk oksigen tu banyak sekali. Dia kata, kenapa bayar? Dia kata, ini oksigen yang kami buat. Dia pun duduk mikir, menangis. Dia kata, berapa oksigen yang aku sedut daripada aku budak lagi sampai sekarang ni, free, yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka patutlah kita menjadi manusia yang bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Kisah-kisah motivasi. Nah, kita bolehlah ambil pengajaran, iktibar, boleh. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Biasanya dia mula sama daripada atas, turun bawah. Ayat yang ketiga. Wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Allahu Akbar. Sebagaimana kata di Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, anna Allah Ta'ala yabsutuha yaumal qiyamah. Allah Ta'ala hamparkan sama langit. Ada. Bukit-bukit dah angkat semua dah. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayazaruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Surah Taha. Tengok surah Taha ayat 105, 107. Apabila bukit tercabut habis, terbang habis, sama jadi. Tak ada bengkok-bengkok, tak ada rendah, tak ada. Sama. Allahu Akbar. Bumi dah jadi sama pada saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Alqat ma fi batniha. Maknanya bila bergoyang bumi, keluar habis isi kandungan dalam tu. Mayat-mayat bangun habis. Kemudian kosong dah bumi itu. Masya Allah, tabarakallah, seolah-olah perut sudah dikosongkan apabila sudah bersalin. Kan? Itu yang dikatakan. Dan mungkin juga benda-benda lain yang tersimpan dalam bumi terangkat habis semua. Sebab wa takhallat. Takhallat bermakna al-khulu. Kosong dah bumi. Tak ada dah isi dalam. Semua duduk dalam, keluar habis. Hari ini banyak dalam daripada luar. Kan? Banyak dalam daripada kita duduk di luar. Allah kata apa? Ayat 5, wa azinat li rabb
rabbiha wa huqqat. Sama juga. Tadi langit, ni bumi pula. Serta bumi mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya, yakni sepatutnya. Pada saat itu, tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Bila keluar daripada bumi, kita pun tahulah apa yang kita dah buat. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala ulang balik ayat 5 dengan ayat 2 sama. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Nak menunjukkan bahawa langit pun dengar kata, bumi pun dengar kata perintah Allah Azza wa Jalla. Manusia macam mana? Pasal tu dia kata ayat ni fi ma'ridut ta'rid, maknanya ayat sindir. Dengar kata belaka. Macam kita balik kampung kan. Kadang-kadang ibu ni dia buat bandingan. Dia kata, Masya Allah, tabarakallah, abang kau yang pertama tu bagi 500 aku. Kakak kau tu bagi 500. Engkau? Ataupun dia tak kata engkau. Dia sebut ya, orang tu bagi, orang ni bagi. Anak nombor 3 pusnya. Dia kaya. Kau punya bakhil. Ini masalah. Itu panggil ta'rid. Mana orang lain dengar kata belaka tu. Bukan hak kecil, hak besar tu. Langit. Bumi yang luar terbentang ni dengar kata azinat li rabbiha wa haqqat wa kamu hai manusia nak sombong lagi? La, tidak sepatutnya. Allahu akbar. Kemudian Allah Taala cerita tentang hidup manusia. Tengok ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia. Siapa dia manusia? Kita, semua orang yang bernama manusia, manusialah. Ada ulama tafsir kata maksudnya Nabi SAW. Ada kata manusia ni puak-puak kafir zaman dulu. Yang sebetulnya asalkan dia manusia, gitulah keadaannya. Realitinya begitu, kan? Bila kita ni manusia, itulah realiti kita. Apa realiti? Sesungguhnya engkau sentiasa berpenatlah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang telah engkau usahakan itu tercatat, semuanya sudah dicatat oleh para malaikat. Kita hidup atas dunia ni secara realiti, nak tanya tuan-tuan, kadhan ke tidak? Berasa penat ke tidak? Kau relax begitu ya? Nak relax ke mana? Bangun pagi lagi, kan? Kena makan. Kalau tak makan, gelora, lapar. Bila lapar, mari gastrik. Masya Allah, tabarakallah. Artinya hidup manusia ni, semuanya kadha, susah belaka. Orang miskin, cara dia susah. Nak makan tak apa nak ada. Orang kaya, cara dia susah. Bangun pagi-pagi, duduk mikir bisnes apa hari ni. Nah, store macam mana, keadaan barang-barang kita baru je sampai stok. Mari-mari PKP. Sudah. Kena pula barang-barang yang rusak. Apa nak buat? Pening kepala. Orang-orang yang kaih pagi makan pagi, bila mari peraturan tak boleh keluar rumah. Nak kaih macam mana? Tempat mengaih tak jumpa. Pening kepala kan? Ya. Maka kita mengatakan hidup atas dunia ni semuanya kadhan, susah belaka. Pasal itulah kalau makan sedap banyak. Bila sudah banyak, apa jadi? Ketandas. Itu je lah. Kata di para ulama tasawuf, dia kata manusia ni dua ya. Dah. Orang-orang yang baik-baik berulang ke masjid. Orang-orang yang tak baik, orang-orang yang kaki makan banyak ni berulang ke tandas. Dua-dua tu tandas belaka. Tapi hak makan banyak dengan hak makan sikit lain. Kan? Hak makan sikit, tak banyaklah pergi ke tandasnya. Hak makan banyak, banyak sikit pergi ke tandas. Ini panggil kadhan, ini panggil as-sa'yu wa ta'ab. Memang penat. Kita hari ni, mudahlah sikit zaman kita hari ni. Betul tak? Nak makan ada alat-alat. Cuba bayangkan di zaman orang semua guna manual belakang. Daripada tumbuk padi. Tak usah kira lah hak tanam padi tu. Kita ambil hak padi dalam apa ni? Dalam tempat simpanan. Orang panggil baluh padi. Orang Kelantan kata genok berah. Nah. Ambil padi tumbuk. Ayak pula. Masuk pergi basuh. Ambil ikan.
Ayam pula tangkap. Allah. Nak boleh kau makan, berapa lama kita duk proses. Mari zaman kita hari ni, Masya Allah, sambil-sambil PKP keluar pula iklan-iklan COD. Ni mazhab baru ni, dia panggil mazhab COD. Nah, relax ya, mentah, mutusika masuk. Pek, makannya sampai. Masya Allah, tabarakallah. Kita kata, walaupun begitu, kadhan, tetap kita susah. Kena makan. Lepas kena, iyalah, COD, tapi kena bayar. Maka kita mengatakan, susahnya kita tu kadhan, susah. Hidup manusia ni tak akan relax. Allahu Akbar. Daripada awal pagi lagi mencari makan. Jumpa makannya dia makan. Lepas pada makan dia pergi ke tandas. Macam-macam. Kena bayar. Ada berlaku. Allah kata di sini. Famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan. Famulaqih. Mu akan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Famulaqih. Ay al-liqa' al-am. Semua orang akan jumpa belaka kan ilal qadah. Amalan-amalan yang kamu buat atas dunia ni, kamu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kamu akan bertemu dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Maknanya dua lah. Hak mu buat atas dunia ni susah ke payah, kamu akan jumpa di akhirat esok. Kamu akan bertemu. Dia kata famulaqi, ada kata ila rabbika, kita akan jumpa dengan Allah Azza wa Jalla kan. Ada yang mengatakan famulaqi liqa'al am. Kita akan jumpa secara umumnya. Masya Allah, tabarakallah. Setiap orang dengan amalan dia, sebagaimana ayat yang ketujuh, Allah kata apa? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Kita ambil orang yang bertuah dulu, orang yang bahagia dulu. Siapa? Kemudian, sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya. Masya Allah, tabarakallah. Ashabul yamin dia panggil. Orang tangan kanan, ambil surat tangan kanan. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka ia akan dihisab dengan cara hisab yang mudah dan ringan. Allahu Akbar. Orang boleh surat tangan kanan, ringan je hisab dia. Dalam bahasa Arab dipanggil al-ard. Al-ard ni macam satu pembentangan, laporan aja. Ni surat amalan. Ini surat amalan kamu. Tengok. Jalan. Itu dia panggil. Hadis dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man husiba yaumal qiyamati uzib." Siapa yang dikira amalannya pada hari kiamat, orang itu sudah dikira kena azab. Qalatlah Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad qala Allah azza wa jalla?" Bukankah Allah Taala telah berjanji, "Fasaufa yuhasabu hisaban yasira." Orang yang beriman, orang yang ashabul yamin tangan kanan akan dikira dengan kira yang sedikit, yang mudah ya. Macam mana kena azab? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa zakal al-hisab." Ya Aisyah, itu bukan hisab. Innama zalikal ardu, cuma pembentangan laporan. Itu je. Malaikat kata ni rekod awak. Tengoklah. Kita belek-belek. Itu pun kita kenali. Menggigil. Sebab semua rekod ada belakang. Allahu Akbar. Kata Nabi, "Man nuqishal hisab yaumal qiyamati uzib." Siapa dia malaikat tanya ya, belek satu-satu, ini mau buat apa? Ni dari mana? Sudah dikira kena azab dah. Sebab takutnya kita nak lepas. Itu makna dia. Tapi bagi orang mukmin, kena tanya tu dikira azab. Pasal tu ada kumpulan dari Islam ni, Nabi sebut di antara umat dia, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Sifat dia, alladzina la yarquna wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tinggi darjat tawakal ya, masya-Allah, tabarakallah. Cuma Nabi kata sini al-ardu. Al-ardu dengan makna apa? An tu'rada alaihi zunubu. Allah Taala buka balik laporan dosa-dosa kita. Dalam hadis Bukhari juga dan Muslim daripada Ibn Umar, yadnu ahadukum min rabbih. Kamu akan dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Ta'ala akan berfirman, yaqulu amilta kaza wa kaza. Mu buat gani ni? Ya Rabbi.
Tanya lagi semua, dia ngaku belaka. Fayaqul. Dengar ni tuan-tuan. Sujud syukur kita bila kita dengar ni. Nabi kata apa? Allah kata apa? Inni satartu alaika fid dunya. Hei hamba aku, dosa-dosamu ni, mu tahu kan? Tahu. Aku dah sembunyikan dosamu ni atas dunia dulu, tak ada siapa tahu, tak kena tangkap ke pegawai penguasa agama, tak kena masuk penjara. Kamu pun sudah bertaubat, fa ana aghfiruha lakal yaum. Aku ampunkan semua kesalahanmu pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang dikatakan al-ardu, pembentangan saja. Masya-Allah ta'ala. Allahu akbar. Dalam hadis yang marfu' dalam Muslim daripada Anas, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan. Allah Taala tidak zalim orang mukmin dengan satu kebaikan yang dia buat. Yu'ta biha fid dunya wa juzaa biha fil akhirah. Allah Taala beri pada kita dunia, dia balas di akhirat. Wa ammal kafir, ada orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya. Orang kafir dia buat baik atas dunia kan. Ada kata kafir sampai berjuta dia punya infak. Kan? NGO yang non-Muslim, banyak sekali dia punya bantuan. Maka Allah Ta'ala balas dia atas dunia ni. Dia sihat, dia senang, dia ni. Tapi ingat molek, lam takun lahu hasanatun yujza fil akhirah. Dia tidak ada lagi balasan di akhirat. Allahul musta'an. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita tidak panjang-panjang di satu-satu ayat. InsyaAllah kita cuba tamatkan surah kita ini. Kemudian kita kembali pindah kepada kumpulan yang wa yanqalibu ila ahlihi masrura, orang yang dapat surat tangan kanan tadi, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Masya-Allah, tabarakallah. Bila selesai dapat surat, lari suka dia balik kepada keluarga dia yang bersama dia dalam syurga. Sangat-sangat gembira dia. Aku dapat surat tangan kanan. Alhamdulillah, gembira. Allahu akbar. Ayat 10, ayat yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Dan sesiapa yang diberi, yang menerima surat amalnya dengan tangan kirinya dari sebelah belakangnya. Kan dalam ayat surah Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Orang yang diberi surat amalannya dari tangan kiri, dalam ayat ni kata wara'a zahrihi, dari belakang. Boleh jadi dia ambil macam ni. Allahul musta'an. Tangan duduk belenggu ni. Kan orang jahat-jahat ni diikat tangan gitu. Ambil ikut belakang ni surat. Ambil. Orang beriman ni. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bila dapat surat ni dari sebelah tangan kirinya, ambil dengan tangan kiri sebelah belakang. Fasawfa yad'u subura. Ya Allah. Mereka akan meraung, bertempit, menyebut-nyebut kebinasaannya. Celaka adalah aku. Binasa adalah aku. Rugi adalah. Apa yang nak buat? Kalau atas dunia dulu orang tua-tua kata nasi sudah menjadi bubur. Di akhirat esok bukan main nasi dengan koleh ni. Orang panggil neraka sudah menunggu. Nak kata apa? Masya Allah, tabarakallah. Wa yasla sa'ira. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Na'udzubillah. Yasla sa'ira. Allahu akbar. Boleh surat tangan kiri, neraka lah tempat dia. Tapi ingat, sekarang ni mu neraka, hina, subur, duduk bertempit. Dulu apa kamu jadi? Atas dunia tu, ingat. Ayat 12. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur engkar. Atas dunia dulu happy. Apa dia? Orang panggil segala dunia ni. Makanan pelik-pelik, makan belakang. Halal haram jangan ditanya. Tidak ada dalam komus dia halal haram.
Komo dia macam mana mau dapat. Itu je. Karena itu para jemaah sekalian, kita jangan terpedaya. Bila tengok orang-orang yang bukan Islam nampak hebat, ahli-ahli maksiat nampak hebat, kan? Oh, tengok orang-orang ahli maksiat ni, oi, berjuta-juta harta dia. Follower dia dalam Facebook ke dalam gapo ke juta saja. Kan? Sekali dia cakap tegak ribu masuk. Orang popok ustaz ni bercakap baca Quran, berapa orang aja tengok contohnya. Jangan terpedaya. Karena itu Nabi sebut dalam hadis, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Ta'ala beri dunia ini kepada orang yang dia suka, orang yang sayang dan tak sayang. Beri belaka. Wala yu'tid din. Allah Ta'ala tak beri agama ini. Ada riwayat kata, wala yu'til akhirah. Allah Ta'ala tak beri amalan, persiapan ke akhirat, illa liman ahabba, kecuali kepada mereka yang Allah Ta'ala sayang. InsyaAllah, kita termasuk di kalangan orang yang disayangi oleh Allah. Kalau kita tak banyak harta atas dunia pun tak apa. Yang penting kita mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tabarakallah. Dalam hadis Nabi lain pula, Nabi kata, siapa-siapa yang Allah Ta'ala beri dunia ni, buka dunia, sedangkan dia ahli maksiat, musirun ala ma'asi, berterusan mengerjakan maksiat, lagi maksiat, lagi banyak bisnes berjalan, tahulah hazat istidraj. Allah Ta'ala istidraj makna nak beri supaya dia jadi mewah, tak sedar diri, sehingga apabila diambil, ambil dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Ayat yang ke-14, innahu zanna an lan yahur. Dia gembira, happy atas dunia dulu. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Mana tak ada, beres je. Kita mati jadi tanah. Apa susah-susah? Apa fikir-fikir? Lepas mati lain cerita. Sekarang kita mau hidup. Oh, sedap dia kan. Jadi dia tak percaya kepada kehidupan di akhirat. Dia tak percaya belakalah. Maka bila tak percaya, tak ada masalah. Lan yahur, dia tak akan kembali. Mana al-hur dengan mana ar-ruju'. Salah satu daripada doa Nabi SAW, ketika musafir, Nabi kita minta perlindungan daripada berpaling, daripada baik jadi tak baik. Doa yang selalu saya ajar kepada para jemaah, ikut semua. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Kata lagi, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada haur, daripada berpaling. Itu dipanggil al-haur, yakni an-naqsu ba'dal kamal, al-dalal ba'dal huda, al-kufru ba'dal iman. Kita baik-baik sekarang ni bertukar jadi tak baik. Soleh jadi toleh. Mukmin jadi kafir. Beriman jadi fasik, na'udzubillah. Jadi itu doa Nabi. Elok kita baca. Selain daripada kita baca ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, kita baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ingat dah? Boleh ingat? Sikit sangat ya. Dia Arab, orang Arab ni kalau dia nak belajar doa, dia hitung. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. 4 kalimahnya. Siapa dia boleh ingat? Alhamdulillah. Siapa tak ingat, kita hafal lagi insya-Allah. Ayat 15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sangkaan itu tidak betul. Bahkan ia tetap kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Mu tak usah duduk buahlah. Dia kata dia ni tak balik semula ke akhirat. Tidak ada lagi lepas pada ni, mati hidup semula. Kita kata tak betul pahaman tu. Pahaman kamu tu salah. Kamu akan kembali. Inna rabbahu kana bihi basira. Allah Ta'ala tengok belaka apa yang kamu buat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ni kita berpindah pula kepada sumpah Allah Ta'ala dengan beberapa makhluk, nak menunjukkan kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ayat 16. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah demi mega. Apa dia mega ni? Iaitulah cahaya merah. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas salat maghrib, keluar rumah,
tengok di langit. Cahaya merah. Dia panggil syafaq. Syafaqul ahmar. Itu cahaya merah tu tanda ada lagi maghrib. Bila hilang cahaya tu, isyak. Allah Ta'ala bersumpah dengan syafaq. Syafaq. Syafaq ni banyak makna lah. Mega merah ada. Kan ada setengah orang tu bernama anak dia Syafiq. Itu makna lain. Syafaqah dengan makna lemah lembut, kasih sayang, ada baca macam-macam. Ini syafaq dengan makna mega yang merah, cahaya merah di langit sebelum masuk waktu isyak, lepas maghrib. Allahu Akbar. Wal-laili wa ma wasaq. Dan malam serta segala yang dihimpunkannya, yakni makhluk-makhluk yang berhimpun di tempat masing-masing pada waktu itu. Mana kalau mengikut dalam kaedah Al-Quran ini, malam ni PKP kepada makhluk-makhluk. Asalnya begitu. Mari zaman kita ni, malam lah tempat orang berjual, pasar malam, kedai malam, malam-malam ada belaka. Kan? Allah Ta'ala buat aturan siap dah. Masya Allah, tabarakallah. Himpunkan. Wa ma wasak. Mana wasak tu kita Allah Ta'ala himpunkan. Segala perkara dihimpunkan di situ. Ada tidur, ada ibadat, kan? Masya Allah, tabarakallah. Wal qamari idza tasaq. Dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Masya Allah. Bulan dia kecil, besar, purnama. Lepas tu kecil, balik, hilang pula, pusing pula. Itulah kerja bulan. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat. Baik buruknya. Sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya, wal'iyazubillah. Jadi latar kabun di sini, panjanglah huraian para ulama. Dia kata latar kabunna tabaqan an tabaqin, keadaan daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Kan manusia ni daripada air mani, darah, seketul daging. Jadi kanak-kanak, bayi, baby. Lepas tu kanak-kanak berlari, remaja, pemuda, tua, mati. Latar kabunna tabaqan an tabaqin. Samalah apa-apa pun, maknanya benda tu berlalu dengan apa? Dengan berubahnya masa kita. Saya nak kata apa dah? Kalau tengok gambar kita 10 tahun dulu nampak gelap je. Gambar akhir-akhir ni tahun 2020 ni nampak banyak cerah daripada hak gelap. Kata saya duduk ubah lah. Ada setengah orang ni susah hati dia. Seorang tu dia tak bertudung. Wah, kita dakwah dia suruh bertudung tak mau. Tiba-tiba pakai tudung. Jumpa dengan ustaz, tudung dah. Kenapa? Alhamdulillah lah, ingat kau insaf. Dia kata dah, uban banyak atas kepala. Kita kata tawakan antawakin. Uban sudah mari pun tak insaf juga. Nak kata apa? Fama lahum la yu'minun. Dan apakah alasan bagi mereka berkeadaan tidak mahu beriman? Mu tengok dah. Tahap demi tahap, step. Langkah demi langkah. Kecil, besar, tua, mati. Tapi tua tak mahu insaf juga. Tak, kita kata berat. Baiklah para jemaah sekalian. Ayat yang ke-21 ada sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi, yang ada bersama saya ni, yang baca Quran, kita akan sujud sama-sama lepas ni. Ada kiblat, pusing ke arah kiblat, letak Quran tepi-tepi, bersedia untuk sujud. Sebab di antara sunnahnya bila sampai kepada ayat sujud, kita kena sujud. Bila kita sujud, syaitan bertempik, ya waili, celaka aku dia. Manusia ni bila suruh sujud, aku kena sujud pada Adam lah. Terpelanting dia daripada syurga, sampai hari ni kena laknat. Jadi ingatlah, bila saya baca ayat, wa iza quri'al Quran, sampai ke tanda, tengok ayat tanda tu. Ada setengah tanda, garisan di bawah tu, awal lagi. Ada orang tanya, kenapa garis ni sebelum ayat, sebelum tanda macam kepala masjid tu? Kita kata, tanda garisan tu sebagai persiapan untuk sujud. Ready. Maksudnya gitu. Bila sampai ke tanda masjid, sujud. Saya pun ready juga. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun.
Dia kata kalau tak sujud dosa ke tidak? Dalam di antara sunnah yang diajar kepada kita. Allahu akbar. La yasjudun. Pasal apa? Tengok ayat Quran. Wa idza quri'a alil Qur'an la yasjudun, dan apabila apa pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud. Puak kafir tak mahu taat dan sujud. Kita orang beriman ni sujudlah. Biar kita berbeza dengan mereka kan. Maksud bersujud di sini at-ta'ah wal imtisal. Sebab itulah setengah ulama tafsir dia berbeza sini. Dia kata ini ayat ni bukan min azaimis sujud. Sebab bukan dia suruh sujud, dia cerita ada orang tak sujud. Dia cerita ada orang tak sujud. Tapi ayat yang kita baca awal tadi tersebut dalam sahih ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu apabila dia salat, bila jadi imam, faqara'aha wa sajada. Bila dia baca ayat ni, dia sujud, dan dia telah menceritakan bahawa dia sujud di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Karena itulah addaha Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad meletakkan ayat ini termasuk dalam min mawadhi'is sujud dalam Quran. Ada yang mengatakan dalam keseluruhan Quran ada 14 tempat sujud tilawah. 14 sujud, ada kata 15. Baik, timbul lagi soalan, oleh kerana kita sujud, apa yang kita nak baca? Dalam sujud tadi nak baca apa? Jadi eloknya kita baca ikut sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu dalam Tirmizi, dan ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada setengah ulama kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sunat kita baca dalam sujud kita ni ayat tadi, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kalau kita baca juga Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka zuhra wada'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Jadi itu di antara boleh kita baca. Itu kata Imam Nawawi. Walau qala ma yaqulu fi sujudi salatihi jaza. Dengar ni. Bagi orang yang tak ingat ni, kata ustaz saya sujud tadi saya tak ingatlah sajada wajhi lillazi. Abi kau ingat apa? Subhana rabbiyal a'la. Cukup. Imam Nawawi kata, walau qala ma yaqulu fi sujudi salatihi jaza. Kalau kita kata seperti hal kita dalam solat, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, memadailah. Cukup, bolehlah. Summa yarfa' rasahu mukabbiran, kemudian kita angkat kepala kita bertakbir sebagaimana kita bangun dari sujud. Tak payah salam lah, Allahu akbar. Kita bukan solat, kita sujud je. Alhamdulillah. Itu dalam kitab Rawdatul Talibin. Baiklah para jemaah sekalian, kita khatamkan surah kita ini. Tinggal beberapa ayat lagi. Balil ladzina kafaru yukazzibun. Tidak ada satu alasan pun. Bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya. Orang kafir ni, kau kena dusta ya dia, mungkin dia tak percaya. Nama dia kafir. Wallahu a'lamu bima yu'ud. Sedang Allah Ta'ala mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dalam hati mereka. Tuhan tahu belaka. Jangan duduk sembunyilah. Dengan Allah Ta'ala tak ada sembunyi. Fabashshirhum bi'azabin alim. Maka gembirakanlah mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Allah Ta'ala. Gembira-gembira ni dengan benda baik. Ni macam mana Tuhan suruh bagi gembira, khabar gembira kepada orang yang dia panggil ayat istihza' wa sukhriyah. Ayat perli. Kan dia suka perli orang Islam dulu. Ambil lah. Khabar gembira lah, terimalah azab neraka, neraka di atas dunia dulu. Ambil. Allahu Akbar. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Begitulah dunia ni. Begitulah kehidupan kita berakhir. Orang yang baik pahala tak putus, orang yang celaka azab tak putus. Wal'iyazubillah.
Kita hidup atas dunia ni macam mana kita nak jadi orang baik? Kata di para ulama, manusia yang berbahagia, dia manusia yang apabila dia mati, amal kebajikannya tak mati. Itu manusia baik. Macam mana kita nak buat supaya amal kebajikan kita tak mati? Buatlah wakaf, infak, bina masjid, bina pondok. Kita mati duduk dalam kubur, pahala kita berterusan sampai ke bila-bila. Ajar ilmu pada orang turun-temurun. Sambung menyambung kita punya pahala. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ingat, manusia yang celaka, dia mati, kejahatan dia tak mati. Na'udzubillah. Baiklah, para jemaah sekalian, tamatlah kita 25 ayat dalam surah Al-Insyiqaq. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, surah Al-Buruj. InsyaAllah, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.